Bab apabila seseorang syak tentang anak, syak tentang anak, adakah anak dia atau bukan. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki itu dari kabilah Bani Fazar. Dia berkata, isteri saya melahirkan anak yang hitam warna kulitnya. Faqala, Nabi SAW pun bertanya dia, hal laka min ibil, kamu ada ke unta? Orang itu menjawab, ya, ada. Nabi SAW bertanya, apa warnanya? Dia jawab, merah. Nabi SAW tanya lagi, tak adakah yang kelabu kehitaman warnanya? Oh, dia kata ada banyak juga yang warna macam tu. Qala, Nabi SAW bertanya balik dia, fa anna turah, dari mana kalau begitu agaknya warna lagu tu, warna kelabu kehitaman itu dari mana datangnya? Orang itu berkata, boleh jadi asa an yakuna naza'ahu irqun, boleh jadi disebabkan oleh asal usul dia. Asal makna dia naza'ahu, ditarik, irqun oleh orang, itu asal dia. Mana boleh jadi dalam tuk nenek dia lah, dari kalangan tuk nenek dia ada hal lagu tu. Qala, Nabi SAW kata, yang ini pun boleh jadi begitu juga, boleh jadi juga disebabkan keturunan dia hak dulu-dulu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Zuhri, sama dengan sanad di atasnya sama, dan makna dia juga sama, walaupun lafaz dia tidak sama. Wahuwa, kata dia, wahuwa hina idin, pada ketika itunya orang yang berkenaan itu yu'arridu bi an yamfiyahu, semacam mengisyaratkan kepada penafiannya terhadap anak, macam dia membayangkan dia menafikan anak tu bukan anak dia, macam dia membayangkan begitu, anak tu bukan anak dia. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa ada seorang A'rabi datang kepada Nabi SAW, lalu dia berkata, isteri saya melahirkan anak yang hitam, wa inni unkiru, saya tak berapa nak boleh terima, saya berasa pelik. Fadzakara ma'nahu, lalu perawi menyebutkan makna hadis yang tersebut sebelum ini. Bab at-taghlidh fil intifa', ini bab hukuman berat kerana menafikan anak, hukuman berat ataupun ancaman yang berat kerana menafikan anak. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika turun ayat dua orang suami isteri yang berli'an. Apa kata Nabi? Ayyuma imra'atin, mana-mana orang perempuan, adkhalat ala qaumin, yang membawa masuk ke dalam sesuatu kaum, man laysa minhum, orang yang bukan dari kalangan mereka, falaysat minallahi fi syai'in, tidak ada kena mengena langsung dia dengan Allah. Apa yang difahami itu tak ada kena mengena langsung dengan Allah SWT, atau dia tidak mendapat langsung
rahmat Allah. Boleh juga. Dan Allah tidak akan memasukkannya ke dalam syurganya. Mana-mana lelaki yang menafikan, yang mengingkari anaknya, padahal dia melihat anaknya itu, melihat kepadanya, atau sebaliknya, padahal dalam keadaan anak tu tengok kepada dia, ihtajaballahu minhu, Allah terlindung daripadanya, dan Allah akan memalukannya di hadapan khalayak dari kalangan orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian di mahsyar nanti. Maksudnya di mahsyar nanti Allah memalukannya itu. Ini bab berhubung dengan dakwaan anak daripada perzinaan. Ini bab orang yang mendakwa anak hasil perzinaan dia tu sebagai anaknya. Gitulah maksudnya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la musa'ata fil Islam, tidak ada hubungan seks secara haram dalam Islam. Satu makna dia, la musa'ata fil Islam, tidak ada perzinaan dalam Islam, yang diiktiraf dalam Islam, tak ada. La musa'ata fil Islam, satu lagi makna dia, tidak ada usaha mencari pendapatan dengan cara melacurkan diri dalam Islam. Sesiapa yang berzina semasa jahiliyah ataupun mencari duit dengan cara begitu semasa jahiliyah, faqad lahiqa bi'asabatihi, dia tetap dikaitkan dengan tuannya. Wa man idda'a waladan min ghairi rishdah, sesiapa mendakwa anak hasil daripada perhubungan yang tidak sah, dia tidak akan mewarisi anak itu dan tidak juga akan diwarisi, yakni oleh anak itu. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, katanya sesungguhnya Nabi SAW telah hendak memutuskan bahawa setiap anak yang didakwa selepas daripada ayah yang dipanggil orang, selepas daripada ayah dia, maksudnya selepas ba'da abihi, ba'da mauti abihi, mana selepas kematian ayah yang maklum di kalangan orang dia tu anaknya, idda'ahu, ayah tu mendakwa dia sebagai anaknya, idda'ahu warathatuhu, didakwa oleh pewarisnya, ini pewaris ayah yang mati, anak-anak dia ke, faqadha, maka Nabi SAW hendak memutuskan bahawa kullaman kana min amatin, bahawa setiap orang anak hasil daripada hamba sahaya perempuan yang dimiliki seseorang pada hari dia menyetubuhinya, ataupun dimiliki seseorang pada hari dia mendapatnya, boleh juga mendapatnya jadi hamba kepada dia, faqad lahiqa bimanistulhiqahu, dia akan dikaitkan dengan orang yang dikaitkan dia akan, maksudnya kalau dalam bahasa yang mudah istilhaq ni, dia akan dibinkan kepada orang yang didakwa itu, dan dia tidak akan mendapat apa-apa daripada harta pusakanya yang telah dibahagi.
yang telah dibahagi sebelum itu. Dan mana-mana harta pusaka yang didapatinya belum dibahagi, dia akan berhak mendapat bahagian daripadanya. Dia tidak akan dikaitkan jika ayah dia yang maklum di kalangan orang ramai itu mengingkarinya, menafikannya. Mana dia tidak akan dibenkan kepada seseorang yang dikenali sebagai ayahnya jika ayahnya itu menafikannya sebagai anaknya. Dan jika anak itu hasil daripada hamba perempuan yang belum dimilikinya, ataupun hasil daripada seorang perempuan merdeka yang mana dia melakukan hubungan secara haram dengannya, dia berzina dengannya, anak daripada hasil seperti itu tidak akan dikaitkan dengannya, tidak akan dibenkan kepadanya, dan tidak akan mewarisinya. Walaupun orang yang dikatakan sebagai ayah dia mendakwa itu anak dia, walaupun dia dakwa begitu, kerana anak ini adalah anak hasil perzinaan, sama ada daripada perempuan merdeka ataupun daripada hamba sahaya. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Muhammad bin Rashid dengan sanad di atasnya sama seperti yang tersebut sebelum ini, dan maknanya juga sama walaupun lafaznya tidak sama. Dalam riwayat ini ada tambahan, anak itu adalah anak zina li ahli ummihi, dikaitkan dengan ibunya, tidak kira mereka itu orang merdeka ataupun hamba. Wa dzalika fi mastulhiqa fi awwalil Islam, itulah cara mengaitkan anak dengan seseorang di permulaan Islam. Itulah cara dikaitkan seseorang dengan ayahnya atau dengan anaknya di permulaan Islam. Mana-mana harta yang telah dibahagi sebelum Islam itu telah dikira sah, itu telah diterima, dikira sah. Babun fil qafah. Tengok dulu sekat tu tak ada ni. Babun idza syakka fil walad, kalau seseorang syak tentang anak dia, lagi lagu mana nak boleh pakai kau, jadi dia syak anak dia kau, bukan anak tu kira-kira lahir daripada isterinya lah. Timbul keraguan lagu tu, lagu mana? Biasanya nak boleh jadi timbul syak keraguan lagu tu apabila anak tu tidak serupa. Biasanya gitulah, tidak serupa dengan ayah. Lain tu kalau serupa tu nak syak lagu mana, kita kata payah berlaku lagu tu. Walaupun ada kemungkinan juga, tapi payahlah berlaku. Kalau biasanya berlaku supaya dalam cerita ni dia ragu ada seorang lelaki daripada Bani Fazarah. Dalam kitab-kitab disebutkan nama dia, di tempat lain dalam syarah dia pun ada nama dia, ialah Damdam bin Qatadah nama dia. Orang ni dia pergi jumpa dengan Nabi. Dia pun kata, bini saya melahirkan anak hitam. Jadi dia tu putih. Timbullah syok saat ni. Jadi lagu mana? Jadi dia nak ceritanya di sini, hak bicara dah sebelum pada ni banyak ada bab-bab yang lain tu ada kaitan juga dekat-dekat dengan hak ni. Tapi hak ni maksud dia nya, apakah bila seseorang tu ada syak saja lagu tu bermakna dia menuduh isteri dia berzina? Dan kalau tidak betul, apakah dia kena hukuman qazaf? Dan kalau betul lah, mana bini dia tu lagu mana?
kena rejam kau lagu mana? Siapa kau peringkat tu lah kau? Itu persoalannya. So, yang kedua, bila dia ragu, timbul keraguan, gitulah saja. Apakah anak dia tu jadi putus hubungan dengan dia? Apakah tak ada hubungan? Jadi memang jadi sungguh dengan semata-mata syak begitu. Imam Abu Dawud nak ceritanya berdasarkan hadis yang dia bawa di bawah tajuk ni. Tidak, tak boleh gitu. Dia berdasarkan syak ni, hukum tidak tegak di atas keraguan dan itu. Dia kena yakin, dia kena sungguh-sungguh. Kalau syak setara tu dengan sebab tak serupa ke warna kulit lain, tak terpakai. Dia tak kira tu. Dan tidak dikira sebagai menuduh lagi. Menuduh isteri dia berzina ke apa, tidak, tak termasuk lagi dalam itu. Begitu juga anak tu tetap dibinkan kepada dia. Tak boleh putus hubungan dengan dia, tak boleh. Jadi Nabi SAW jawab, ada kalanya dijawab dia ayat Quran lah, jawab hari gini-gini hadis. Ni tak, dijawab secara logik. Kadang-kadang dalam menjawab persoalan, kemuskilan orang, kita pakai guna logik saja. Guna logik, cuba fikir diri. Cara lagu tu pun cara Rasulullah SAW juga. Tidak semesti kita bawa ayat Quran, kita bawa hadis, tak mesti. Ada kalanya kita boleh guna akal saja. Dengan tanya balik dia. Nabi tanya mana? Ada unta. Sebab biasanya orang dia ada unta saja. Orang Arab ni sampai gitu. Pergi unta saja. Unta tu segala-galanya lah kepada mereka. Jadi nak hidup dengan unta saja, setengah-setengah. Tak ada ke lain. Jadi dia hidup dengan susu unta, daging unta. Nak pergi mana-mana naik unta. Unta lah segala-galanya. Boleh dikatakan tak ada lah, tak ada unta kecuali hak sesak telajak. Dia tanya, kamu ada unta? Ada. Warna dia lagu mana? Dia kata merah. Pasal ada ke dalam banyak-banyak tu hak warna kelabu alah ke hitam sikit. Dia kata banyak ekor juga ada lagu tu. Bukan seekor, wurqan dia kata. Wurqan tu mana ada beberapa ekor, ada juga. Jadi hak tadi bapa dengan ibu kepada unta tadi merah. Anak dia tu jadi tidak merah. Tu super mak dia dengan ibu dia dengan bapa dia tu tidak lagu tu. Lepas tu kamu nak kata lagu mana? Ni mari mana? Kamu fikir mari mana? Dia kata bakal ada lah tu turunan dia hak dulu tu. Unta-unta hak dulu-dulu tu adalah tu. Jadi menurut hak tu lah. Jadi Nabi SAW kata hak ni pun nyenduh hak tu lah. Nyenduh untuk nenekmu dululah. Maknanya hak ni pun disebabkan menurut lah tu kira-kira. Jadi boleh jadi untuk nenek kamu dulu ada hak hitam. Ayah kamu ke, datuk kamu ke, datuk kepada datuk kamu ke, ada. Ataupun nenek ke, alik nenek, boleh jadi ada. Dengan sebab tu mari situ lah ni. Kalau kamu boleh kata unta tu mari situ, cuba kamu fikir hak ni pun lagu tu juga. Mungkin kait dengan bakar, dengan keturunan juga. Senyaklah kawan tu. Senyap. Ayolah juga. Jadi dia timbul keraguan-keraguan lagu ni. Jadi kita kena tutup pintu keraguan dengan bagi alasan logik, munasabah di akal dia, barulah dia boleh berubah. Kalau tidak boleh jadi tak tenang tu. Sebab orang ni macam-macam. Setengah orang tak nak timbul gapo apa benda lagu tu tapi kepada dia besar benar. Kadang-kadang kalau tidak diselesaikan, dia jadi kopsah. Sampai jadi huru-hara lah rumah tangga. Jadi huru-hara rumah tangga. Jadi di sini secara tidak langsung Nabi SAW banyak perkara nak rayaknya keturunan manusia ni yang tidak semesti serupa dengan mak ayah tu saja. Keturunan dia berkait. Sebab itulah dalam buku-buku perubatan gapo dia siapa beberapa keturunan, 7 keturunan ada lagi. Maknanya ni serupa dengan datuk yang ke-7. Kita tak tahu. Kita tak tahu dah. Kalau sampai sekarang ni mungkinlah, maknanya dia catat molek, ada gambar, ada gapo dia tu, bolehlah.
Tapi kalau zaman dulu sikit tak tahu. Cuba tanya, awak bank apa? Ayah tu bank apa? Bank zakat mana? Zakat boleh pergi. Dia berhenti. Jadi kalau pergi zakat tu tak ada apa. Ada lagi orang datang. Mana manusia ni rupa dia berkait dengan keturunan. Itu faktor penting. Keturunan. Dah berkait dengan keturunan ni bukan manusia saja, binatang pula gitu. Jadi kita boleh guna juga binatang tu untuk kiaskan manusia dalam setengah-setengah perkara. Dalam setengah-setengah perkara. Seperti mana ahli-ahli perubatan, dia kiaskan manusia ni dengan binatang. Dia buat ujian atas apa dia? Atas arnak ke, dia buat ujian atas tikus ke dan sebagainya. Sebab tu mengikut mereka lebih dekat, banyak kesamaan dia. Jadi boleh pakai hal lagu tu boleh pakai. Serupa juga sini. Jadi kita kiaskan manusia tu dengan unta. Sebab banyak kesamaan dari segi keturunan tu. Dari segi keturunan tu. Sebab itulah yang orang gomo-gomo nak cari bakar gapo kan. Kalau bakar kecil, kambing tempat kita dia tak kecil situ. Dia kena kacuk dengan hak besar. Hak besar ni mari seekor pada dah. Hak luar negara. Kacuk-kacuk lama-lama dia jadi kok besar. Jadi ikut keturunan dia tu gitulah. Manusia dia pun gitu juga. Tapi kadang-kadang berlaku hal ni lah, lagu lain, tidak serupa dengan hak dekat. Tidak serupa dengan hak dekat, bukan bermakna bukan anak dia. Seseorang tidak boleh menafikan mudah-mudah gitu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sudah ada bersabda sebagai kaedah umum, iaitu al-waladu lil firash walil ahir al-hajar. Al-waladu lil firash, anak itu kepunyaan al-firash, yakni sahibil firash, tuan punya tilam. Tuan punya tilam tu seseorang itulah, ayah tu. Mana kalau orang tu menikah secara sah, anak tu akan dikira anak dia secara sepintas lalu, secara di peringkat awalnya gitulah akan diterima gitu. Kalau dia nak dakwa orang lain, kena jujur benar. Kalau dia tu tak payah dakwa, tak payah dakwa, tak payah nafi. Orang akan kata gitu. Memang undang-undang mana pun dalam dunia ni terima gitu. Kalau nikah dengan sah, apa mana boleh anak lagi anak dia? Kalau nak menafikan tu dia kena jujur benar pula. Kena cek kok tu, cek kok di. Banyak perkara lah kena buat. Tapi kalau untuk diri dia sendiri tak payah bukti, tak payah cari bukti gapo, tak payah. Sebab apa? Itu sah dah. Jadi dikira hak dia. Kalau tak puas hati, kena pergi jalan lain tu, kena bagi bukti. Tak boleh dengan dakwa semata-mata begitu, tak boleh. Sebab apa? Dia jadi berat. Kalau dia tebal kata lagi, bukan di tahap syak saja, jadi makna menuduh pula. Kalau menuduh makna berat pula. Jadi menuduh kalau dia tidak sanggup berli'an, sebab sebelum pada ni cerita li'an dah, dia kena sebab sumpah orang lain juga. Cumanya sebagai suami dia boleh berli'an, lepaslah dia daripada hukuman qadhaf itu. Itu ada kelebihan lah dari segi suami, dia hanya boleh. Tapi kalau dia tak berani, dia kena sebab 80 sebatan. 80 sebatan. Sumpah orang lain jugalah kalau menuduh orang. Tak kira tuduh bini pun. Jadi tak boleh. Itu sebab dilarang. Itu sebab dilarang. Jadi antara pengajaran yang terdapat dalam hadis ini yang ada dalam kitab kita ni, Syekh Khalil Ahmad dia kata qala Syaukani, dia ambil Syaukani, dalam hadis ini ada dalil ala annahu la yajuzu lil ab an yanfiya waladahu bi mujarrad kaunihi mukhalifan lahu fil lawn. Mana seseorang ayah tu tidak harus menafikan anak dia semata-mata kerana anak tu tak serupa dari segi warna dengan dia. Tak boleh semata-mata atas dasar tu, tak boleh menafikan anak. Sebab lepas tu Imam Abu Daud mari pula bab hukuman berat terhadap orang yang menafikan anak dia. Benda tu benda besar, tak boleh main-main. Qurtubi dan Ibn Rushd telah
menyebutkan ijma' ulama tentang perkara ni. Dia kata ijma' sepakat, semua ulama kata begitu, tak boleh semata-mata kerana tak serupa dalam sudut-sudut tertentu, terutamanya dari segi warna tu, seseorang nak menafikan anak dia, tak boleh. Wa ta'aqqabahuma al-Hafiz, tapi Hafiz Ibn Hajar kritik mereka berdua ni, Qurtubi dan Ibnu Rushd, yang mengatakan ijma' tu. Mana dia tak setujulah ijma', kata ijma' tak ijma', ada khilaf lagi. Dia ada khilaf lagi, iaitu khilaf di kalangan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Faqalu, dia kata, illam yanzamma ila al-mukhalafah fil lawn qarinatu zina lam yajuz an-nafi. Mana dia tak boleh nafi tu sekiranya selain daripada warna kulit tak ada qarinah zina. Tapi kalau ada, boleh ada bukti bini dia tu berzina selain daripada berbeza warna. Kalau ada dua perkara ni, beza warna satu misalnya, ataupun beza rupa, so lepas tu ada bukti-bukti di sisi dia yang isteri dia tu berzina, boleh, dia kata. Hak tak boleh ni kalau semata-mata warna gitu saja, tak boleh. Baik, kalau seseorang itu menuduh isteri dia berzina dengan seseorang, lepas tu dia beranak, melahirkan anak serupa dengan warna orang yang dituduhnya itu, orang yang tuduh ni tuduh dalam hati dia, bukan sungguh lagi, tuduh gitu, dia syok. Dalam keadaan ni jazan nafyu ala sahih indahum, boleh menafikan anak mengikut qaul yang sahih dalam mazhab Syafi'i, boleh. Wa 'inda al-Hanabilah yajuzu an-nafy ma'al qarinah mutlaqan. Mengikut ulama-ulama dalam mazhab Ahmad pula memang boleh nafi itu sekiranya ada beza dari segi rupa tu, selain daripada tu ada qarinah. Tak kira lah qarinah macam mana. Qarinah tu maksudnya bukti-bukti lah, sokongan, boleh. Jadi Hafiz Ibn Hajar bantah kata ijma' tu tidak ijma' lagi, tidak ijma' lagi. Hak ijma'nya kalau semata-mata kerana tak serupa warna, tu. Kalau ada perincian lagi, tak apa, iaitu ada dia qarinah yang menunjukkan isteri dia tu berzina, kalau dia ada tu, dia boleh nafi. Hak tak boleh nafinya semata-mata tu. Mana dia nak ayatnya ada perincian lagi lah, ada perincian lagi. Dalam riwayat yang kedua tu dia kata orang tu membayangkan seolah-olahnya dia menafikan anak dia. Mana dia tidak kata betul, tidak kata dengan terang, cuma dia duduk muskil lah, duduk muskil, gitu. Jadi kalau sekadar muskil, sekadar bayangan gitu saja, tidaklah termasuk dalam orang yang menuduh orang berzina lagi, tak termasuk dalam itu, dan tidak dikenakan hukuman ke atasnya lagi. Dan anak itu tidak putus hubungan dengan dia, tidak bermakna dia menafikan anak dia lagi. Nak jadi nafi dia kena lebih daripada tu. Ini termasuk dalam bab ta'rid, bayangan sahaja, bukan apa nama ni, sarih lagi, tak jelas lagi lah nafi. Bab taghliz fil intifa', ini bab hukuman berat ataupun ancaman berat terhadap orang yang menafikan anaknya, orang yang tak mengaku anaknya, hukuman berat. Kalau tak mengaku anak kerana perangai huduh, perangai dia teruk, kita pun kata bukan anak aku, ada itu tak termasuk. Ni cerita lain, cerita lain. Ni tidak marah, tidak ada gapo pun, jadi juga ni lain. Ni maksud menafikan anak tu bini dia, betul benar bini dia, tiba-tiba beranak dia kata bukan anak dia. Hak lagu betul,
Bukan dalam keadaan marah, dalam keadaan apa, tak. Bukan kerana perangai kau apa tu, tidak. Jadi orang setengah-setengah orang dia kata dia tidak mengaku anak tu, maknanya dia tidak kenal dengan perangai lagu tu. Dia tidak lagu tu, dia tak suka lagu tu. Sekadar itu tak termasuk dalam hal ni. Tak termasuk dalam hal ni. Tapi kalau buat boro-boro sangat, sikit-sikit tak mengaku anak, sikit-sikit tak mengaku anak, tak boleh juga. Tak boleh juga. Tak molek lah. Tak molek lah lagu tu. Jadi hukuman berat bila di akhirat nantilah hukuman beratnya. Jadi dalam hadis ni riwayat Abi Hurairah, dia dengar Nabi SAW kata ketika turun ayat berkenaan dengan dua orang suami isteri yang berlian di zaman Nabi SAW. Nabi katakan, mana-mana orang perempuan yang memasukkan ke dalam sesuatu kumpulan, dalam satu keluarga, orang yang bukan dari kalangan mereka, maknanya dia berzina, dia berjahat dengan orang lain, tertuduh. Anak tu anak orang tu, tiba-tiba dia bin suami dia, makan minum suami dia, duduk dalam keluarga suami dia, dan dia anggap ini sebahagian daripada keluarga suami dia. Dosa besar. Itu dosa besar. Tak boleh lah betul. Sebab apa? Falaisat minallahi fi syai'. Pahaman dia, anggapan dia yang seperti itu tidak ada kena-mengena langsung dengan ajaran Allah. Mana Allah tak kenal langsung. Tak boleh buat kerjaan lagu tu. Kita mendakwa kita sendiri sebagai anak orang ni. Padahal bukan. Sama juga. Kita mendakwa kita keturunan Nabi misalnya, padahal tak ada pun, tak jelas, serupa juga. Jadi tak boleh mudah-mudah. Tidak nanti keturunan Nabi, keturunan siapa-siapa pun. Kita dakwa atau kita keluarkan, sama saja. Dia benar-benar keturunan itu, kita kata tidak. Tak boleh. Tak boleh. Itu termasuk dalam dosa besar. Ajaran Allah tidak begitu sama sekali. Tuhan kata keturunan-keturunan ni hak sah lah, suami isteri. Adapun kalau orang lain tu, maknanya dia secara tidak langsung dia tak sibuk buat gitulah. Tak sibuk buat gitulah. Sebab apa bila buat gitu, selain daripada berdosa nyaya, kesian kepada suami. Dia ni percayalah, dia ni habis ring segala-galanya untuk bini dia, padahal bini dia khianat, buat gitu, jadi nyaya, buat zalim kau orang. Sebab itu tak ada kena-mengena dengan Allah langsung tu. Orang lagu ni tidak mendapat. Ada juga yang mencarah makna dia ni, tidak ada langsung mendapat rahmat daripada Allah, orang lagu ni. Jadi kerjaan lagu ni kerjaan berat lah, banyak sudut kerugian dia. Itulah yang dikatakan hukuman berat tu, ataupun ancaman berat tu. Dan Allah tidak akan memasukkannya ke dalam syurga. Tidak akan memasukkannya tu, kalau mengikut ulama kita ahli sunnah, dia kata kalau dia percaya memang boleh lah buat lagu tu, tak apa-apa. Kalau lagu tu dengan etika gitu, tak masuk dalam syurga sama, sebab dia sudah jadi tidak Islam. Tapi ada juga yang mengatakan tidak masuk syurga di sini, tidak masuk syurga awal supaya orang lain kena seksa dulu. Itu maksud nafi masuk syurga. Allah tidak memasukkannya ke dalam syurga tu. Kalau dia Islam, masuk syurga juga ke mana-mana, tapi tidak masuk awal. Orang lain lama mana dah masuk, dia tak masuk lagi. Kalau tak masuk dalam syurga tu, duduk mana? Tak ada dah tempatnya. Neraka lah. Lepas duduk agama dia neraka. Seksa lah. Itulah yang kata hukuman berat tu, kena seksa. Tentu dah duduk situ. Tak masuk syurga, tak ada duduk lain. Tak ada dah. Pada mahsyar apa, sama ada ni pada mahsyar ataupun dalam neraka. Dia masuk dalam neraka dulu, orang lain masuk dalam syurga lalu, awal-awal lagi dia tak masuk. Dua.
Yang ketiganya, dia masuk dalam syurga juga, serupa dengan orang lain juga. Katakanlah awak, sabar awak, masuk dalam syurga. Tetapi syurga hak dia boleh tu tidak istimewa, nak banding orang lain. Di syurga ni pun banyak peringkat juga. Cumanya apabila masuk dalam tu, dia tidak serah, dia kurang. Gitu je lah. Bila masuk dah, dia rendah ke tak? Jadi pakat rendah. Adakah dia serah? Dah, tak serah. Hakikat, kira hakikatnya dia tu kurang pada orang lain. Hakikat dia tu, hakikatnya kurang. Sebab kita hak berahi makan waria misalnya, kita berahi makan waria, kita kata sedap lah waria, mahal pun beli kan. Kalau tidak beli, warga dia malah berahi lah. Ada orang juga duduk dalam dunia ni juga, dia tak berahi waria, dia tak berahi waria. Usaha nak beli, kalau orang beri saja pun tak sih. Hak mahal setara mana beli tak sih. Jadi adakah dia berasa dia tu kurang dengan sebab tak boleh makan waria? Tak. Dia tidak merasa kurang, bahkan mau dia tak ledah. Dia tak sih dengan sendiri. Tapi hakikatnya kalau tanya umum orang ramai, tidakkah kerugian? Rugilah. Tidak mengecap nikmat Allah, salah satu nikmat Allah. Begitu. Jadi hak ni pun dia masuk dalam syurga, tapi syurga yang tidak istimewa seperti orang lain masuk. Tapi setiap syurga tu istimewa, dah ke mana-mana pun. Sebab kita manusia ni mari dalam dunia, tidak jadi bewok ke, tidak jadi boya ke, tidak jadi lembu ke, itu istimewa, dah jadi manusia. Manusia ni serupa, tidak serupa. Tak serupa. Tu maknanya ke mana-mana pun jadi manusia tu satu kelebihan dah. Tapi bila jadi manusia tu sama lah, tak juga. Hak dari segi makan tu hak tadi, hak kita sebut dah. Hak lain-lain, orang lain dengar sajak dia jelera, siapa dia puas hati dia sendiri, dia dengar gapo-gapo kok sedap lah di sisi dia. Ada orang hak dengar tak ada satu pun bahasa biasa, apa ya siapa jerit gitu mau, siapa suka terhibur gitu mau. Hak ni tak ada seragam satu. Tu kan banyak peringkat pula tu. Hak ni kalau baca dia segar jadi jiwa dia, semangat, suka. Hak ni pula kalau baca jadi ngelatih, kan tak serupa lagu tu. Itu banyak jenis nikmat. Dia hidup sebagai manusia dah, tapi tak ada nikmat. Okey, banyak kan. Gitulah juga bila masuk dalam syurga tu banyak tidak serupa. Mana-mana orang lelaki yang menafikan anak dia tak mengaku anak dia, wa huwa yanzuru ilaih, sedangkan dia duduk tengok. Mana duduk tengok tu jelas bini dia ni tak ada lah, dia nak syok benda tak molek. Mana seseorangnya duduk atas mata dia sama. Bila masa dia nak berzina dengan orang lainnya, dia duduk tengok sama. Jadi tak ada ruang langsung, tiba-tiba nafi juga dalam keadaan tu. Itu maksud wa huwa yanzuru ilaih, supaya dia duduk tengok anak dia tu daripada awal lagi. Supaya dia duduk tengok anak dia tu daripada awal lagi. Mana bini dia tak ada buat benda tak molek. Gitu. Sehingga mengandung peringkat demi peringkat, sehingga melahirkan anak. Dia tengok dia. Nak syak apa? Bini dia tak ada pergi mana-mana, pergi dengan dia semua, tak ada jumpa kongsi dengan orang. Tu dalam keadaan itu maksud wa huwa yanzuru ilaih. Orang yakin atas mata, orang kata. Tak ada masa terlindung daripada pandangannya. Ataupun satu lagi makna dia, anak tu duduk kelip, kita kata kelipah tengok ke ayah. Dah, tak faham apa satu. Ya ayahnya nafi ke dia bukan anak dia. Kesian, tak ada kesian belah langsung. Budak yang tidak berdosa, tak ada gapo-gapo duduk kelipah tengok ke dia, apa ayah balas dengan muk pula. Tak erti apa satu. Tak ada kesian langsung. Semata-mata kadang benda kecil saja dia menafikan anak dia. Ini tak ada peri kemanusiaan lagu ni. Benda tak pernah sabar. Kalau dalam keadaan lagu tu, kalau pernah sabar, ada bukti lain. Agama Islam ni dia jaga hak orang.
hak suami, hak isteri dia jaga. Tak boleh nak buat tak tu kalau. Kalau suami dia sibuk cara ke anak bini dia cari makan, dia mikir macam-macam. Kadang-kadang orang ni jadi buat dosa kerana mikir anak bini dia. Tiba-tiba bini dia buat gitu, kecewa. Kecewa lah. Jadi dia ada hak dia, sepatutnya dia dapatlah hak dia tu. Dan muka dia mengorbankan berapa banyak masa dia, harta dia, segala-galanya. Bini pun lagu tu juga. Tak ada dah dia buat segala-galanya orang lain daripada hati dia, untuk laki dia saja. Tak ada pergi mana-mana. Untuk laki larang tak pergi. Sepatutnya dia adalah hak dia. Takkan kita mau jaga diri itu tak ada hak dia. Jadi Islam jaga hak orang, jaga hak pengikut dia. Kalau ada bukti, dia patutnya dia. Dah kalau kita kata ada berzina dengan orang lain, dapat anak dengan orang lain, dah yakin sangat, kenal sangat kau orang tu, biar dia lah belanja, biar dia lah segala-gala, ikut dia dah. Ini tak. Dari segi belanja, dari segi itu dengan suami yang menanggung. Patut kau macam tu? Jadi dengan sebab tu lah nak bagi hak tu. Kalau dia tak kena, cerah, pisah. Kau tak ada beban lah, kepada dia. Muka bukan anak dia. Nikah lain boleh tahan nak menikah. Boleh tahan boleh anak. Kalau duduk lama-lama sampai ke mereka tua, tak boleh anak dah. Tidak kau rugi. Tidak kau rugi. Nyesal, sedih, tak kira dia isteri ni curang, atau sebaliknya suami curang, sampai ke satu peringkat. Patutnya cepat-cepat cerah-cerah, pisah, cari jalan lain, hidup dengan cara bahagia. Sepatutnya begitu. Jangan kita duduk hanyut dalam sengsara, orang kata, dalam merana begitu sampai ke akhir hayat. Nak beri hak, dia jaga hak. Tapi kalau lagu ni tak pernah sabar, tak boleh. Bahkan dia ancam pula kalau tak pernah sabar ni menafikan anak, kata bini ni gini. Ada ancaman dari segi dunia, ada hukum qazaf. Dari segi akhirat ni lah. Tuhan terhijab, terdinding daripada dia, terlindung daripada dia. Yani rahmat Allah itu terlindung daripada dia. Tak dapat rahmat Allah. Walaupun dalam dunia kita nampak senang, nampak kaya, nampak gitu, tidak tu tak dapat rahmat Allah SWT. Orang yang dapat, kita nak hidup ni nak dapat rahmat Allah SWT. Semata-mata dapat benda tu dalam jumlah yang banyak, jumlah yang besar, belum tentu lagi rahmat. Contoh senangnya kita tengok, kalau zaman ni kan, buah jambu kecil, zaman itu kecil, dia boleh buat besar. Kalau zaman itu 2-3 butir boleh makan lagi seorang. Ni tak boleh nak makan seorang sebutir pun dah. Dari segi zahir dia nampak besar lah, untung boleh makan ramai. Tapi pastikah di situ dalam itu ada rahmat? Tak pasti lagi. Sebab itulah mengikut ulama pengkaji, dia kata berapa banyak benda-benda yang kita tengok comel, nampak zahir dia kilat comel, tidak molek tu untuk kita tu racun. Walaupun nampak besar, untung kita dapat untung, tapi hak di sebalik. Ya, orang zaman dulu makan hak kecil-kecil tu, umur panjang-panjang sihat, segar mega, tak ada satu. Kita kekal sakit mewah, makan besar-besar, buah besar-besar, gotong-goni besar, boleh makan banyak. Belum tentu lagi ada rahmat di sebaliknya. Hak itulah yang kita nak cari. Yang orang Islam dia cari hak di sebalik, bukan tengok zahir itu saja. Tapi kalau kita boleh buat besar, dapat untung, dapat gitu gini, dan tidak bahaya, tak apa, di situ boleh jadi ada rahmat juga. Jadi makna tak boleh tertipu dengan zahir lah, tak boleh tertipu dengan zahir. Sebab kita tengok kadang-kadang berah, nampak comel, putih molek, hak tu je, hak makan kita je. Kita kabat kau, kita makan dia makan kita pula. Jadi belum tentu lagi hak zahir nampak comel tu sebenarnya baik untuk kita. Di situlah rahmat, peranan rahmat. Hak tak ada rahmat ni, walaupun zahirnya nampak bahagia, nampak senang, belum tentu lagi dia tu sebenarnya baik untuk dia. Gitulah benda ni. Dan Allah SWT akan memalukan dia di hadapan orang ramai. Orang ramai ni hak dulu dengan hak ke dia.
Generasi dulu dengan generasi kemudian. Kalau kita learn ni, hidup dalam dunia ni, hak mana tahu, hak mana hidup je. Hak zaman tu ada dulu, dah tahu mana. Matilah mana dah. Zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Isa, mana nak tahu cerita kita jahat setara mana. Kita cara dalam mahkamah, kita masuk jail, tak ada siapa dia tahu. Hak tak lahir lagi, tak tahu juga cerita kita. Kita malu setakat ada ni je. Tapi kalau di pada mahsyar tidak lagu. Kalau di mahsyar tidak lagu tu. Sebab apa? Semua ada sekali lah. Hidup sekali. Hak zaman Nabi ada pun ada juga situ. Hak zaman selepas kita hidup tak tahu selama mana lagi sampai ke kiamat pun ada juga. Semuanya boleh tengok. Terdedah kepada semua. Maknanya teruk benar, malu terlanjur, kecewa sangat, amat sangat, tak boleh nak ayat. Itu benda. Apa yang dia sebut gini, nak suruh menikah. Kalau depan orang seramai ni, orang kampung kita tahu kejahatan kita pun, orang tempatan kita tahu kejahatan kita pun malu tu. Tak boleh gitu. Lagu mana kalau seluruh dunia tahu. Bahkan kalau kata seluruh dunia pun dia terhad. Hak dulu mati dah tak ada kena-mengena. Hak tak ada lagi pun tak ada kena-mengena juga. Dia hak kita serah benda kalau ada semua. Ni support. Itu maksudnya Allah SWT memalukannya di hadapan manusia sekaliannya, generasi dahulu dan generasi kemudian. Babun, habis itu. Babun fi idda'i waladiz zina. Ini bab berhubung dengan mendakwa anak zina. Dia berzina dengan seseorang. Dia berzina dengan seseorang perempuan. Lepas tu dia jadikan anak zina dia tu sebagai anak dia, sebagai anak dia. Dengan cara nak beri pesaka ke dia ke, dengan cara banyak lagi lah hukum-hukum lain, hukum-hukum lain. Maknanya anak dengan ayah tu lagu mana. Dia nak buat lagu tu tak boleh. Tak boleh. Orang panggil anak-anak ni, anak sebenarnya kalau dengan cara yang sah baru anak sekali, baru boleh, baru dapat pesaka, baru boleh nak beri pesaka gapo. Kalau tidak tak boleh. Kalau tidak tak boleh. Kalau tidak, kalau Islam dia benar tu, jadi tak ada keistimewaan lah. Tak ada keistimewaan. Dah hak lain pun boleh juga, serupa juga. Anak tidak sebenar pun boleh juga pesaka. Anak tidak sebenar pun boleh juga bersentuh-sentuhan dengan ayah dia, tak batal semaya. Misalnya kita kata mengikut orang hak kata batal, dah tak batal. Bagi orang hak kata batal, tak batal, dia mungkin kira anak dia. Jadi kalau lagu tu serupa anak sebenar lah, apa istimewanya hak sebenarnya kalau lagu tu. Jadi hak sebenarnya dia mesti kena ada istimewa, keistimewaan dia, barulah menggalakkan orang buat lagu tu. Kalau tidak, tak payah gitu, lagu ni pun boleh juga. Jadi banyaklah cerita dakwaan anak zina. Zina ni pun kalau zaman kita ni gitulah. Kalau zaman dulu ketika hadis ni Nabi SAW sebedakan, zaman dulu dengan hamba sahaya pun boleh jadi juga berzina dengan hamba sahaya. Itulah nak diceritakan di sini. Jadi hasil daripada perzinaan ni sama ada orang merdeka ke, hamba sahaya ke, tak boleh berlaku nak dakwa sebagai anak. Tapi kalau perempuan tu memang anak dia, tak boleh tidak anak dia. Jadi kita tak boleh kata ni hukum Islam dari segi kalau kita kata mengikut mazhab Syafi'i, seorang tu dia berzina, anak tu kalau anak tu perempuan, dia boleh nikah dengan anak dia kalau anak dia besar dari segi hukum, sebab sebenarnya bukan anak dia. Jadi adakah si ibu yang berzina dia dapat anak tu kalau katakanlah lelaki bila dia besar boleh nikah? Tak boleh. Tak boleh. Hak tu tak boleh. Sebab ibu tak kira anak perempuan ke anak lelaki ke, tetap anak dia. Dulu kita sudah bincang kalau ayah dia nafi, anak itu bukan anak dia, jadi anak tu nak bengkak siapa? Kalau tidak diketahui, bengkak dia. Dalam kes li'an dulu, bila si ayah menafikan anak dia,
Jadi anak tu dibangkan kepada siapa? Ada dah hadis dulu kita jumpa dah, bang kepada mak. Sebab mak adalah pasti. Ayah kalau selagi tidak didakwa, tak tahu siapa dia. Kalau tak mengaku, kalau tak pecah rahsia, tak mengaku. Tapi kalau mak tentu tak. Kalau mak, kecuali lah kalau dia ambil anak orang lain, dia buat sebagai anak, sebenarnya tidak lahir daripada dia. Tu tak kira tu. Kalau lahir daripada kemaluan dia, orang kata, tu tentu dah anak dia. Tak usah doa ayat ke mana-mana. Kecuali kalau macam tak dia, tu tak kira tu dia susu sebenar, kita kata. Ni kalau dalam keadaan sebenar, gitulah. Ada pun orang lelaki payah, kita tak tahu. Kecuali kalau dia mengaku, ataupun perempuan tu sebut, sampai barulah tahu. Jadi anak ayah sebenarnya tu berzina. Tetapi dari segi bakar sajalah, dari segi hukuman lain tidak sama dengan ayah hak sebenar. Yang disahkan, yang diterima dalam Islam itu tidak sama. Tak apalah. Riwayat daripada Sa'id bin Jubair, daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, la musa'ata fil Islam. Tidak ada hubungan seks secara tidak sah dalam Islam. Tak ada paling itu. Dalam Islam ni kalau hubungan seks antara lelaki dengan perempuan, kalau nak boleh pun apabila menikah. Kalau tak menikah tak boleh. Tak ada. Dia tak terima cara lagu tu. Satu makna dia. La musa'ata fil Islam, tidak ada perzinaan dalam Islam. Lebih kurang tadi juga maknanya. Tidak diterima. Cuma bahasa tu lain sikit. Tidak ada perzinaan dalam Islam. Perzinaan hakikatnya maklum. Tukar nama jadi muta'ah, kau gapo tak kira kau tu. Jadi hakikat perzinaan itu bila ada, Islam tak ada kena-mengena dengan amalan seperti itu, dengan ajaran seperti itu. Kira hakikat dia tukar nama tak jadi apa. Hakikatnya perzinaan itu tak ada, tidak diakui dalam Islam, tidak diterima oleh Islam. Yang ketiganya, la musa'ata fil Islam, tidak ada usaha untuk mendapatkan rezeki, untuk memperolehi pendapatan dengan cara berzina. Tak ada dalam Islam. Seorang perempuan nak jadi pelacur, itu dia termasuk dalam kerja dia, usaha dia untuk cari piti. Jadi adakah Islam membenarkan, mengesahkan, menerima cara yang seperti ini? Tak kira lah alasan apa pun. Alasan keluarga dia sesak ke, dia tidak akan bertukar. Dia tidak akan jadi bertukar hukum dia. Dia tetap perzinaan. Cuma mungkin di sisi Allah SWT, kalau orang tu terdesak, orang tu bukan, mungkinlah di sisi Allah SWT tu berbeza dari segi hukumannya terhadap orang tu di akhirat nanti. Tu ialah kena ada. Tapi dia tetap perzinaan, tetap haram, tak boleh, tetap begitu. Sebab di zaman jahiliyah dahulu, ketika Islam mula-mula mari dahulu, banyak benda berlaku ni dalam masyarakat, iaitu orang cari pitih. Orang cari pitih dengan cara pelacuran. Sekarang ni pun ada juga, tapi zaman itu dia lebih melibatkan hamba sahaya. Dia lebih melibatkan hamba sahaya. Jadi seseorang tu kalau dia ada ramah hamba sahaya dia perempuan, dia boleh buat cari pitih lah. Kalau dia tidak berzina sendiri pun, la musa'ata fil Islam ni pun masuk juga. Tidak ada usaha cari pitih dengan cara tu, Islam tak terima. Jadi tidak jadi halal, haram berlaku. Jadi dia suruh hamba-hamba sahaya tu, dia tu jadi pelacur. Lepas tu dia bagilah sebanyak-banyak mana bahagian dia. Komisen lah, kita kata ada komisen. Itu cara sampai itu.
Dalam Quran ada sebutkan la tukrihu fatayatikum 'alal bigha in aradna tahassunan litabtaghu 'aradal hayatid dunya. Cerita tu lah. Jadi hadis-hadis ni nak menolak, menafikan, membatalkan amalan seperti itu. Jadi tak ada kena-mengena dengan Islam. Kalau nak buat, memang orang buat, tapi Islam aja tak. Islam membenarkan cara lagu tak. Jadi kalau salah kan senang lah. Kalau salah tak ada kena-mengena dengan Islam, kerana ikut cara lain. Tapi kalau kita kata atas nama Islam, salah orang nampak teruk, jadi teruklah Islam. Sebab ada kena-mengena dengan Islam juga. Seperti muta'ah tu misalnya, kalau dikatakan dia tu Islam, mazhab, jadi lagu mana? Orang nampak buruk Islam. Sedangkan la musa'ata fil Islam, la musa'ata fil Islam, la nafi jenis, tak ada. Kok mana-mana pun tak ada. Kalau di jenis nak cari pitih dengan cara berzina lagu tu, ikut tukar nama lagu mana pun tak ada. Senang kalau kita kata gitu. Sebab kalau keburukan tu, kalau akibat buruk dia, kesal tak molek dia, orang tidak kaitkan dengan Islam. Senang. Sebab tu nak jaga sangat tu, tak boleh. Ni hak tidak betul ni tak boleh masuk dalam Islam. Sebab jadi keliru, jadi buruk, cemar nama Islam. Sesiapa yang buat begitu semasa jahiliyah, faqad lahiqa bi'asabatihi, dia ini cerita zaman jahiliyah dulu. Dia ada hamba saya dia. Satu orang tu dia ada hamba saya dia. Bila hamba saya tu zina, jadi pelacur, boleh piti dia. Tapi anak tu dia cak bebas. Kalau orang yang pergi jumpa dengan hamba dia saat ni, dia nak buat sebagai anak dia, jadi anak dia, ikut dia. Dia rajin sangat nak jadi ayah. Rajin sangat. Dia tak ada kena-mengena, selepas. Nabi SAW kata tak boleh. Faqad lahiqa bi'asabatihi di sini bukan makna asabah dalam pesaka tu. Tak. Asabatihi ni maksudnya anak tu akan dikaitkan dengan tuan dia juga. Dialah yang bertanggungjawab terhadap anak tu. Begitu. Dia tak boleh lepas tangan. Tak boleh. Hanya tahu kau pitih saja. Hak lain-lain tak saya tanggung. Tak boleh lah begitu. Akan dikira anak dia. Walaupun hakikatnya hak sebenarnya bukan anak dia. Sebab yang menyebabkan perempuan tu jadi beranak dialah. Sebab tu dikaitkan dengan dia. Jadi kalau orang macam ni dia masuk Islam, anak-anak sana dikira anak dia. Dialah bertanggungjawab memberi nafkah, jaga ke apa, dia bertanggungjawab. Gitu. Tak boleh nak lepas tangan suka hati gitu. Melepaskan diri dia pada tanggungjawab, tak boleh. Dan sesiapa yang mendakwa anak bukan dengan cara hasil daripada cara yang tidak sah, min ghairi rishdah. Ghairi rishdah tu cara yang tidak sah, dengan cara berzina lah. Fala yarithu wala yurath. Kalau anak tu mati, dia ada harta, dia tak akan dapat pesaka daripada anak. Dan kalau dia mati, anak tadi tidak akan dapat pesaka daripada dia. Yurathu tu maksudnya dia tidak akan dipesaka. Anak tu tak boleh jadi terima pesaka daripada dia. Dia pun tak boleh terima pesaka daripada anak. Sebab apa? Sebab bukan anak hak sebenar. Hak dalam Quran kata yusikumullahu fi auladikum, berkenaan dengan pesaka, lidzakari mithlu hazzil unthayain, gapo tu. Hak tu anak hak sebenar. Hak ni walaupun kata anak yang tidak sah, min ghairi rishdah. Jadi semua keistimewaan itu tidak dapat. Anak tu tidak dapat. Ayah pun tidak dapat juga. Muka dia orang suku sakak. Cuma kalau sebut anak pun dari segi bahasa, dari segi syarak, tidak ada. Lepas tu riwayat lagi, iaitu Nabi SAW nak memutuskan setiap orang yang diistilhaqkan, ustulhiqa ba'da abihi yud'a lahu,
mana diistilhakkan dia, dikaitkan dengan seseorang yang telah mati sebagai ayah dia. Sebagai ayah dia. Idda'ahu warathatuhu, boleh didakwa oleh pewaris-pewarisnya. Jadi cerita ni cerita zaman dulu ni, cerita barat tak ada. Jadi satu orang dia pergi bergaul dengan hamba satu orang lain. Kita kata kawan dia ni, dia ada hamba saya perempuan. Zaman itu, zaman jahiliah itu, kalau kawan kita tu dia ada hamba saya, dia di rumah dia, kita pergi jalan rumah dia, nak bermalam, nak berapa, dia builah hamba saya dia tu sebagai teman kita. Kadang-kadang dia buat semua macam jamuan gitu. Jadi seperti kita akad teh lah, akad teh, kau akad makanan kepada tetamu kita. Jadi hak ni pun satu cara dia buikan hamba saya dia tu kepada kawan dia, tetamu dia, untuk tidur. Untuk tidur beberapa malam atau sekali ke, sebagai jamu lah, sebagai jamu gitu. Ini cara jahiliah. Bila begitu banyak berlaku, bila hak ni bergaul, boleh hanya ya tuan dia tu pun menggauli juga hamba dia. Jadi dua orang. Lepas tu kalau hamba saya perempuan tu dikongsi oleh beberapa orang, ramai pula. Itu cara jahiliah. Kan hak ni, kan hak ni, kan hak ni. Jadi penipala lah. Anak tu anak orang mana? Anak orang mana? Tu. Tapi keadaan macam tu berlaku secara berluasa di mana-mana di dunia pada masa tu. Bukan di kalangan orang Arab saja, di kalangan orang Arab pun meluas juga. Nabi SAW hari dalam keadaan tu nak baiki, nak suruh molek, nak menyelamatkan manusia daripada suasana tu. Lama mana? Selama mana? Jadi orang perempuan sedih, susah nak jadi mangsa, jadi alat saja. Orang perempuan dia jadi alat saja. Kadang-kadang dalam perang, hak perang tu orang lelaki pun jadi hamba juga, hak perempuan pun jadi hamba juga. Kadang-kadang kalau main judi pun dia taruh anak bini dia, jadi anak bini dia tu pun jadi hamba saya juga. Jadi begitulah keadaan orang perempuan. Tak apalah. Ceritanya hak ni lepas satu orang, keadaan tadi dia pergi rumah sain dia lah, kita kata dia tidur sekali dengan hamba sahaya orang tu. Dia pun balik royak kepada anak-anak dia ke keluarga dia, sebenarnya saya ni dekat dia nak mati kau, atau sebelum pada tu kau dia royak, tak kira. Sebenarnya saya sudah bergaul dengan hamba sahaya dia, hak nama sekian-sekian. Pada ketika itu dia baru suci. Saya tahu jelas dia baru suci. Mana dia mari kota, kalau lah suami tuan dia tu ada bergaul dengan dia, subuh dengan dia lah kita kata, lepas tu dia suci dah, tentu dah tak ada lah, suci dah rahim dia. Hak dia lekat perut kita kata, hak dia beranak lepas saya bergaul dengan dia tu, dia memang baru suci. Dia tidak bergaul lagi, tidak buat hubungan lagi dengan tuan dia. Jadi tentulah saya yakin itu anak saya. Dia pergi royak. Dalam kes tu katakanlah kes itu, jadi dia pergi royak, jadi anak-anak jadi hak tu adik, hak tu kemudiannya jadi besar lah, adik-adik kita lah kalau gitunya. Ya adik-adik dia orang Arab ni, dia suka kalau kau besar keluarga dia, kau suka kalau ada adik-adik ramah dia jadi kuat, dia berasa kuat. Terutamanya kalau hak tu besar tu jadi orang yang sohor, orang yang lebih terkenal pula. Jadi kalau adik-adik kita, dia jadi adik kita untung. Gitu kira-kira dia. Jadi di situlah berlaku orang panggil istilhaq dalam istilahnya. Istilhaq, mustalhaq, mustalhiq, macam-macam lah pecahan dia tu. Istilhaq ni maknanya dakwaan oleh pihak tertentu bahawa orang ni adalah adik-adik dia, orang ni adalah anak dia. Jadi sepatutnya dibankan kepada dia lah. Kalau dia tu dakwa orang ni adik-adik dia, mana dibankan kepada ayah dia lah juga, supaya dia lah bank ni. Ni pun bank tu jugalah. Dia kira gitu.
Lepas tu di zaman Islam, bila masuk Islam ni, Nabi kira lagu mana? Kira gitulah ni, kira gini. Maknanya, katakanlah seseorang tu bila dia bergaul dengan seorang hamba, dia yakin hamba itu dalam keadaan suci, baru suci, dia tidak bergaul dengan tuan dia. Hak ni lah yang dikenali sebagai ayah dia. Orang tadi dikenali sebagai ayah kepada budak tu. Jadi pewaris-pewarisnya mendakwa dia, mendakwa bahawa ni budak ni adik-beradik kita, adik-beradik saya. Jadi Nabi SAW nak putuskan lagu mana? Setiap orang yang melakukan hubungan begitu, faqadha anna kullaman kana min amatin yamlikuha yawma asabaha faqad lahiqa. Jadi Nabi SAW memutuskan seseorang tu kalaulah dia bergaul dengan seorang perempuan yang dimilikinya, memang sah hamba sahaya dia, memang sah hamba sahaya dia. Lepas tu digaulinya, dapat anak dia lah, ataupun sah juga. Hak ni sebab kata tadi, saing dia yang bersetubuh dengan hamba sahaya dia, dia tidak bersetubuh, dia maklum, dia terima. Jadi saing dia ni dakwa itu anak dia. Nabi SAW terima juga. Nabi SAW terima juga begitu. Cumanya, katakanlah kalau seorang tu dia mati dah, dapat anak mati, tapi dia kecek dah dengan anak-anak dia lain, dengan adik-adik dia lain, dia kecek dah, ni anak tu hamba saya orang tu anak dia. Jadi anak dia lah, boleh pesaka, boleh gapo lah. Tapi kalau pewaris-pewaris dia ni dakwa kemudian mati dah tu, bagi pesaka kau. Lepas tu timbul pula masalah, adik-beradik gapo semua ni timbul pula. Dia kata hak tu adik-beradik dia, anak ayah dia, didakwa begitu. Jadi hak pesaka hak bagi dah tu dia tak boleh lah. Kalau ada hak tak bagi lagi, dia boleh juga. Anak tu boleh juga kalau ada hak tak bagi lagi. Ini maksud dia. Sebab Nabi SAW terima juga hak lagu tu sebagai anak seseorang. Tapi tidak termasuk kalau dalam kes ayah tu menafikan. Orang duduk kata anak dia 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 menafikan. Kalau menafikan, tidak dikaitkan dengan dia, tidak dibenkan kepada dia. Hak tadi dia terima. Kes pertama tak diterima, hak yang kedua ni dia tak terima. Kalau tak terima, taklah. Nabi SAW terima begitu, nak hukum begitu. Jadi tidak dikaitkan dengan dia dan tidak boleh mewarisi dia, tak boleh terima pesaka daripada dia. Dua. Yang ketiganya, kalau seseorang yang didakwa sebagai ayah kepada seseorang budak, didakwa, orang tu panggil, orang tahu, sehu gitulah, tetapi dia ni melakukan perzinaan dengan perempuan tu, maka tidak dikira sebagai anak dia juga, dan tidak dapat terima pesaka gapo, walaupun perempuan itu perempuan yang merdeka ataupun hamba, tak boleh kalau dengan cara perzinaan. Walaupun dia mengaku pun itu anak dia, tak boleh. Tapi kalau dalam kes yang pertama tadi, tidak. Dalam kes yang pertama tadi, seseorang ada hamba sahaya, dia bergaul dengan hamba sahaya dia tu, dapat anak. Tu dia kira anak dia. Ataupun semasa jahiliah, dia bukan tuan punya hamba tu, dia tetamu kepada tuan punya hamba. Dia dilayan oleh kawan dia tu dengan cara bagi hamba sahaya dia, sehingga dapat anak. Dan dia jelas anak tu bukan anak tuan, tapi anak dia. Bila masuk Islam, Nabi SAW terima sebagai anak dia lah. Terima sebagai anak dia juga. Benda ni benda tak ada, tapi inilah cerita dalam kitab. Cerita dalam kitab itu diterima juga. Diterima juga. Tetapi kalau seseorang itu dia berzina dengan hamba sahaya seseorang yang lain, maknanya tuan dia tu tidak
tak tahu, dengan cara senyap. Semasa jahiliah pun tak boleh terima juga. Orang jahiliah pun tak boleh terima juga lagu tu. Mereka pun anggap zina juga. Lagu tu zina, memang zina lah. Ada pun selepas Islam tak boleh nak buat lagu ni, tak boleh. Mana kalau seorang tu dia ada hamba saya dia nak hidayahkan hamba saya dia tu, nak beri kepada tetamu dia, tak boleh jadi berzina juga. Lagu tu hak ni cerita zaman jahiliah, cerita zaman jahiliah. Ada pun zaman Islam, sama ada dengan perempuan yang merdeka atau hamba sahaya, kalau dengan cara tidak sah tanpa perkahwinan, dia kira berzina. Kecuali kalau seseorang itu memiliki hamba sahaya, orang panggil milkul yamin, au ma malakat aimanukum, dalam Quran sebut, tu tidak berzina. Tapi dia saja boleh bergaul dengan isteri dia tu, dengan hamba sahaya dia tu. Orang lain tak boleh. Dia tak boleh buat apa nama ni, teman kepada kawan dia hak mari ziarah dia, tak boleh. Dia seorang kalau dia sudah gaul ni hamba sahaya tu. Ini hukum Islam. Kalau hak kafir, hukum jahiliah, tak ada apa ni perincian lagu tu, tak ada ketetapan. Kalau seorang dia saja tak boleh, orang lain tak boleh, tak ada lagu tu, semua boleh ikut lah. Gitu makna teruk benar lah mana keadaan orang perempuan. Lepas tu kalau dapat anak, dengan tuan tadi, anak tu belia, anak tu jadi merdeka, dan isteri itu dia orang panggil walad, tak boleh dijual, tak boleh gap, tak boleh. Dia ada keistimewaan dia. Dan bila suami dia mati, tuan dia mati, bukan suami, tuan dia mati, dia jadi merdeka. Itu bezanya hukum Islam dengan hak lain-lain dalam masalah ni. Dia jadi merdeka. Ada pun cara jahiliah, bila dapat anak tu pula jadi terima pesaka. Mak dia tu jadi mak dia tu kan hamba saya, milik ayah dia. Bila anak ni dapat anak ni bila ayah mati tu, antara pesaka yang diterima daripada ayahnya mak dia tu. Mak dia tu jadi hamba saya pula pada dia. Bila hamba saya digauli sebagai hamba saya lah. Tak ada siapa gitulah. Islam tak terima lah waktu tu. Dia tak ada hukum seperti tadi sebut Islam, tak ada lagu tu. Tak apalah. Jadi dalam keadaan cara berzina ni, walaupun seseorang tu dakwa anak dia, tidak akan jadi anak dia, dan tidak sah mengikut Islam sebagai anak dia. Dia tidak jadi ayah kepada budak tu, tak boleh ke mana-mana. Dalam riwayat asal lagi, anak zina dikaitkan dengan ibu dia, tak kira ibu dia tu merdeka ataupun hamba. Ini adalah berhubung dengan istilhaq di permulaan Islam, berhubung dengan hukum istilhaq di permulaan Islam. Mana-mana harta yang telah dibahagi sebelum Islam, hak sebelum pada tu dia tak kira. Bila masuk Islam, kira start semula. Hak sebelum pada tu dia boleh hasil lagu mana, cara lagu mana, tak kira. Kira lepas dah dia, tak ada kena-mengena hak tu. Tidak kata hak ni gini, hak ni begini, kena batas semula. Tak kira dah hak lepas tu. Kira start bila masuk Islam. Hak dulu kalau pembahagian tidak betul pun tak kira. Dia kira itu hak dia lah. Kira hak dia. Tapi bila lepas Islam, mengikut hukum Islam. Kemudian babun fil qafah. Jadi sekat itulah dulu malam ni. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma